Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama admin di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, ada satu isu hangat hari ini yang admin nak kongsikan kepada anda semua. Sudah pasti sebelum ini, pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, kita mendengar parti ataupun gabungan Perikatan Nasional yang dilibatkan dengan wang judi dalam kempen pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Bahkan kita juga mendengar terdapat beberapa kerusi yang ditarik kerana terlibat rasuah. Nah, saudara-saudara, kita bercakap tentang siasatan SPRM terhadap PN dan wang judi dalam kempen PRU 15. Apa update terkini berkaitan dengan keputusan siasatan SPRM ini? Adakah siasatan ini sudah dilupakan? Adakah siasatan ini masih berjalan? Ataupun ya, itu menjadi persoalannya. Apa update terkini? Saudara-saudara yang amat dihormati, dalam satu artikel daripada harapandaily.com berkongsi apa jadi pada siasatan SPRM terhadap Perikatan Nasional dan wang judi dalam kempen PRU 15. Kertas siasatan SPRM ke atas PN yang didakwa menerima habuan perjudian telah dikembalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya untuk siasatan lanjut. Kertas siasatan kes ini telah diserahkan oleh SPRM untuk kajian dan arahan Timbalan Pendakwa Raya berkenaan hasil siasatan dan dikembalikan kepada SPRM untuk tindakan siasatan lanjut. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said. Justru SPRM tidak dapat mendedahkan butiran siasatan tersebut berdasarkan subsection 29 dalam kurungan 4 Akta SPRM yang menyatakan bahawa mana-mana siasatan tersebut hendaklah dirahsiakan dan tidak boleh didedahkan oleh mana-mana orang sehingga orang tertuduh tersebut dipertuduh di mahkamah. Tindakan ke atas perbuatan jenayah termasuk siasatannya tidak mempunyai apa-apa had masa. Beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis kepada Lim Guan Eng PH Bagan. Kes ini adalah berikutan dakwaan bahawa PN telah mendapat dana syarikat perjudian untuk kempen pilihan raya mereka dalam PRU umum ke-15. Tuan-tuan, kalau saja siasatan ini berjalan dan keputusan siasatan dapat membuktikan bahawa memang Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin Hadi Awang, pimpinan Bersatu dan PAS serta gerakan yang terlibat dengan wang judi untuk kempen PRU 15 lalu, adakah gabungan PN ini akan dibubarkan, akan diharamkan untuk bertanding lagi selepas ini? Bagaimana pula dengan status Muhyiddin Yassin dan kepimpinan-kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional serta semua ahli parlimen PN sekiranya perkara ini dapat dibuktikan bahawa PN memang bersalah? Apa jadi pada siasatan SPRM terhadap PN dan wang judi dalam kempen PRU 15? Di dalam artikel daripada harapandaily.com pada Mac 26. Apa komen anda, tuan-tuan dan puan? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama admin di dalam channel ini. Dan kepada anda yang baru di dalam channel ini, selamat bergabung admin ucapkan. Anda akan mendapatkan isu-isu hangat politik di Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, ini satu keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan seluruh politik Malaysia. Pasti menggemparkan jerum besar di Malaysia dan semua kaki-kaki sakau, kaki-kaki perasuah. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, Mahkamah Persekutuan
Di dalam satu keputusan yang diterbitkan daripada BH Online, Mahkamah Persekutuan tolak permohonan Rosmah. Di dalam artikel ini juga berkongsi pada 1 September tahun 2022, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan, kini Hakim Mahkamah Rayuan, memutuskan bahawa Rosmah bersalah atas pertuduhan rasuah berkaitan projek solar hybrid dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun serta denda RM970 juta. Di dalam artikel ini daripada BH Online bertarikh 26 Mac, Datin Sri Rosmah Mansor gagal mendapat kebenaran untuk merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan berhubung usahanya mencabar kesahihan pelantikan mendiang Datuk Gopal Sriram sebagai ketua pendakwa dan membatalkan perbicaraan kes rasuah berkaitan projek tenaga hybrid solar. Panel 3 hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar, Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim menolak permohonannya dan memerintahkan beliau membayar kos RM30,000. Nah, saudara-saudara, adakah ini akan membawa kepada pemenjaraan yang nyata kepada isteri bekas Perdana Menteri, yaitu Datin Sri Rosmah Mansor ini? Nah, saudara-saudara, di dalam artikel ini menyebut lagi, Hakim Abang Iskandar berkata, permohonan Rosmah bagi mendapatkan kebenaran merayu tidak memenuhi syarat ambang Seksyen 96 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Tiada isu baharu ditunjukkan yang memerlukan pertimbangan lanjut, katanya, dan menambah bahawa selain itu juga tidak ada isu kepentingan awam untuk dipertimbangkan oleh mahkamah. Dua lagi hakim ialah Hakim Datuk Nordin Hasan dan Datuk Abdul Karim Abdul Jalil. Rosmah yang juga isteri bekas PM Datuk Seri Najib Razak memfailkan permohonan kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi pada 24 Januari 2022 bagi mencabar kesahihan pelantikan Sriram sebagai ketua pendakwa dalam kesnya dan untuk membatalkan perbicaraan kes rasuahnya. Beliau menamakan Peguam Negara, Kerajaan Malaysia dan Sriram sebagai responden. Rosmah 72 mohon deklarasi bahawa pelantikan Sriram sebagai timbalan pendakwa raya kanan melalui 3 surat pelantikan masing-masing bertarikh 8 Julai 2020, 11 dan 21 Mei 2021 adalah menyalahi undang-undang. Beliau turut memohon deklarasi bahawa keseluruhan prosiding pendakwaan dan perbicaraan penuh kes projek solar yang berlangsung dari 15 November 2018 sehingga pembelaan menutup kesnya adalah tidak sah serta batal dan beliau perlu dibebaskan daripada semua pertuduhan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E dalam kurungan E besar Akta Pencegahan Rasuah Malaysia. Pada 30 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Rosmah dan beliau membawa perkara itu ke Mahkamah Rayuan namun turut ditolak. Beliau kemudian memfailkan permohonan pada 5 Julai lalu untuk mendapatkan kebenaran merayu ke Mahkamah Persekutuan. Pada 1 September 2022, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan, kini Hakim Mahkamah Rayuan, memutuskan bahawa Rosmah bersalah atas pertuduhan rasuah berkaitan projek solar hybrid dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun serta denda 970 juta ringgit Malaysia. Rosmah kemudian memfailkan rayuan terhadap sabitan serta hukuman dan kini bebas dengan jaminan RM 2 juta. Tuan-tuan, bagi saya ini pasti satu keputusan mahkamah yang mengejutkan Rosmah Mansor terutamanya dan juga kepada suaminya itu Najib Razak serta seluruh kepimpinan politik Malaysia. Apa komentar Anda? Adakah selepas ini Rosmah Mansor bakal menjejak kaki ke penjara Kajang ataupun mana-mana penjara? Semoga semua ini Bapak
mendapat satu keputusan yang adil dan saksama. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.